Hi, Assalamualaikum. We from Minister. We arrived at Damansara Perdana to meet up with an artist. For our assignment, electronic media, and today we're gonna make Jalan Miskin for our artist. So this is Hasid Naim, Iwan, I'm Nazrin, and Ashraf. Yeah. Fine! Then you shouldn't be alive! Sebenarnya orang ramai kenal saya sebagai pelakon. Tapi sebelum saya berlakon pun saya dah masuk dalam industri. Ini cerita yang orang biasa tak tahu. Saya graduate computer science. Saya lepas graduate terus masuk production house. Nama production house tu video edit. Dia orang buat banyak commercial. So first time saya masuk dalam industri ni, saya bukan pelakon, bukan producer. Saya buat post, saya buat editing, 2D animation, 3D sikit. Dari situlah saya slowly belajar jadi assistant producer, line producer. Lepas tu saya tukar company, saya kerja dengan Shiroko Production. Saya executive producer kat situ. Masa tu baru saya start berlakon. Bila saya start berlakon pun masa tu saya dah produce dekat 50 lebih projek lah. Bertahan tu merujuk pada kita terpaksa mengharungi sesuatu yang kita tak suka, selesa sangat. Kita jangan leka and jangan rasa kita bagus. Saya berlakon dengan serius about 10 tahun. 5 years ago I buka this company, Mastermind Group 19. Basically untuk memberi saya peluang untuk mencipta karya saya sendiri. So nowadays saya lebih banyak kepada menerbit dan direct lah. More as a director and producer. Evolve. In my case, I started out in post-production. I evolved to production side. I evolved to in front of the camera as an actor, as a host, and then evolved back to behind the scenes and in front of the scene at the same time to create TV series, to create content. So I think that's the keyword lah, evolution. Maknanya family memang dah biasa. Dia dah tahu lah kerja saya. But I think more why saya dalam industri ni sebab minat saya sendiri. Saya mendapat satu kepuasan yang besar bila saya mencipta sesuatu karya. Dulu sebagai pelakon, bila saya berlakon cerita-cerita yang punya impact. Nowadays bila saya cipta satu siri atau buang masa dia orang layan cerita kita. Kalau buat filem, kita suruh dia orang keluar duit, pergi parking, pergi tengok movie. Jadi tanggungjawab tu penting. Kita bukan buat benda ni saja nak syok-syok, saja syok sendiri kan. Kita buat benda ni ada niat dia, ada niat nak hiburkan orang atau ada niat nak spread a message. So I think apa yang mendorong saya, I think kepuasan dalam industri ni yang mendorong saya sebenarnya. Then the worst is bila I buka company ni, berlakon dengan produce sekali, itu paling teruk lah. Few years back. Split time ni sesuatu yang mencabar. Time management ni sesuatu yang mencabar. Maknanya kita kena jaga all the different aspect of our life and also kena jaga semua tanggungjawab kita. Jadi katakan kita ambil 3 job, lepas tu dapat lagi job keempat, job kelima. Kalau kita ambil walaupun 10 job, tak kisahlah seorang ke, as a production, as a team, kita kena tunaikan tanggungjawab untuk semua job ni. That's where time management masuk lah. Yeah. Ada beberapa. Nombor satu is untuk mencipta karya-karya baru. Meaning saya percaya every filmmaker ada suara dia. So bila kami mencipta sesuatu karya tu, suara filmmaker tu perlu ada di dalam karya. Ini penting kerana tidak ada dua orang yang boleh membuat kerja yang sama dalam industri ni. Dia sama seperti penulis, painter. Maknanya for example, I bagi easy example macam Yasmin Ahmad. Karya dia, suara dia. Karya dia datang daripada diri dia. Bila dia direct, kita pun dah tahu mesti touching, mesti emotional. Avlin pun ada dia punya suara dia bila dia buat cerita dia macam mana. So first tanggungjawab is every filmmaker including myself, kita kena cipta karya yang ada suara kami. Individuality. Maknanya bila saya buat cerita tu unik sebab suara saya. Tanggungjawab kedua ialah untuk improve the industry. Industri perfilman di Malaysia masih muda. Banyak lagi yang belum ada sistem, polisi, banyak yang tak ada. Macam orang selalu tengok Hollywood dah 100 over years. So diorang dah banyak benda yang dah matured. So Malaysia punya film industry masih. So one of our responsibility is to improve the industry.
set standard yang bagus untuk the people that come after us, set standard yang bagus untuk orang yang bekerja sekarang under dengan kami, you know. The third one is probably untuk share balik ilmu yang dapat daripada experience whatever it. That's why normally kita akan nampak bila somebody tu dah dia akan dapat invitation bagi lecture, tulis buku, you know. The next generation diorang boleh accelerate dia punya learning, dia boleh belajar dengan lebih cepat daripada apa yang kami dah lalui. I think unforgettable is ada this one little girl. It's actually very sad, so sweet actually. Dia ada leukemia. So dia ada, doktor cakap maksimum ada 6 bulan tu hidup. So budak tu sebelum dia dah tahu dia takkan lama di dunia ni. So dia request which dia nak jumpa 3 artis. Dia nak jumpa Siti Nurhaliza, Jacqueline Victor dan saya. So saya pergi. And even dapat jumpa dia dalam few hours, duduk dengan dia, buat dia gelak, dia happy for family dia. Dia balik dia I tak boleh lupa, memang menangis. But to me, why I tak boleh lupa that moment, because I dapat ringankan dia punya, kurangkan kesakitan dia, walaupun cuma untuk sekejap. Saya rasa bagus and normal. Industri bila berkembang, dia ada generasi yang baru yang akan menjadi generasi yang lama, dan ada yang baru dan lama, dan ada evolusi. So bila ramai masuk industri ni, maksudnya ada perkembangan, ada value, suka. Kadang-kadang yang baru ni mungkin diorang tak ada pengalaman, tapi idea diorang kadang-kadang fresh. So, saya suka lihat yang baru dan yang lama. Okay, nasihat firstly, buat betul-betul, be honest. Kalau you betul-betul nak kerja glamour, be honest dengan yourself. So you akan kejar fame lah. Sebab you boleh kejar 3 benda. You boleh kejar glamour, kejar duit, atau you boleh kejar kerja. Glamour dengan duit akan kejar you balik. Whatever reason you masuk industri, you will speed up your progress. And lagi satu, be very serious. Be very serious and fikir long term. Orang yang fikir short term punya action, kena marah dengan bos, dia belah. Dapat cabaran yang besar, dia belah, dia lari. Orang yang fikir long term, setiap benda dia buat, dia akan fikir 10-20 tahun ke depan. Stop messing with my head. Alhamdulillah, dah selesai semua ni. Semuanya dah selesai. Assignment pun dah penat. Kami semua dah penat. Sekarang kita nak balik.